Bung Mokhtar dan Nizam Titingan. Siapa sebenarnya kelirukan rakyat Sabah? Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Kisah politik Sabah kembali memanas dengan pertelagahan terbuka antara pengurusi Barisan Nasional Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, dan Ketua Penerangan Parti Gagasan Rakyat Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Bung Mokhtar baru-baru ini melabelkan kerajaan Sabah yang dipimpin oleh Datuk Seri Haji Jinor sebagai kerajaan yang gagal. Dengan tuduhan bahwa kepimpinan GRSPH Plus hanya menipu rakyat Sabah dan gagal menyediakan peluang pekerjaan yang mencukupi. Tuduhan keras ini segera dibalas oleh Nizam Titingan yang menyifatkan kenyataan Bung sebagai tidak berasas, bersifat pribadi, dan syarat dengan agenda politik sempit. Dalam satu kenyataan rasmi, Nizam menasihatkan Bung Mokhtar supaya menyemak fakta terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kenyataan yang berbau kebencian dan bersifat dendam politik. Menurut Nizam, Bung perlu menyadari bahwa kepentingan pribadi atau agenda politik sempit tidak seharusnya digunakan sebagai senjata untuk memenangi hati rakyat. Nizam kemudiannya mempertahankan rekod kepimpinan Haji Jinor dengan menyatakan bahwa di bawah pentadbiran beliau, Sabah berjaya mencatatkan kutipan hasil negeri tertinggi dalam sejarah pada tahun 2023, yaitu sebanyak 6,9 bilion ringgit. Angka ini menurut Nizam adalah hasil daripada pengurusan ekonomi yang bijaksana di bawah Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ yang diperkenalkan oleh Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah PH Plus. Beliau juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sabah tidak hanya tertumpu pada angka di atas kertas, tetapi juga kepada pelaburan langsung asing yang membawa kesan positif kepada peluang pekerjaan di negeri itu. Sebagai contoh, pelaburan SK Nexilis sebanyak 2,3 bilion ringgit telah membuka lebih 500 peluang pekerjaan, diikuti dengan pelaburan 7,2 bilion daripada Kibing Group yang membuka lebih 1.800 peluang pekerjaan baru. Sementara itu, proyek amonia urea Sabah ataupun SAMUR turut menyumbang lebih 1.000 peluang pekerjaan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Lebih daripada itu, Nizam turut memuji usaha kerajaan negeri dalam memperkukuhkan latihan kemahiran untuk golongan belia Sabah melalui kerjasama dengan syarikat-syarikat pelaburan tersebut. Menurut beliau, ini bukan sekadar janji politik kosong, tetapi satu inisiatif yang nyata untuk memastikan anak-anak Sabah dapat menguasai kemahiran yang relevan dan mendapat manfaat daripada pelaburan asing yang masuk ke negeri itu. Dalam kenyataan beliau, Nizam turut menekankan bahwa kerajaan Sabah di bawah pimpinan Haji Jinor tidak hanya tertumpu pada pelaburan dan peluang pekerjaan semata-mata, tetapi juga turut memberi perhatian kepada pembangunan infrastruktur asas di kawasan luar bandar. Proyek-proyek infrastruktur ini bertujuan untuk memastikan ekonomi negeri berkembang secara inklusif dan setiap rakyat Sabah, termasuk di kawasan pedalaman, dapat menikmati pembangunan yang adil dan saksama. Namun, dalam situasi politik yang semakin tegang ini, timbul persoalan sama ada dakwaan Bung Mokhtar benar-benar tidak berasas atau adakah beliau sebenarnya cuba mendedahkan sesuatu yang mungkin disembunyikan oleh kerajaan negeri. Bung Mokhtar bukanlah figura baru dalam politik Sabah. Beliau seorang ahli politik berpengalaman yang tahu bagaimana memainkan naratif untuk meraih sokongan politik. Persoalannya, mengapakah beliau memilih untuk menyerang kerajaan Haji Jinor sekarang? Adakah ini strategi politik menjelang pilihan raya negeri Sabah akan datang, atau ada sesuatu yang lebih besar di sebalik tuduhan tersebut? Selain itu, walaupun angka-angka yang dibentangkan oleh Nizam nampak mengagumkan, tetapi ramai pihak masih tertanya-tanya sejauh mana
Kesan pelaburan besar ini benar-benar dirasai oleh rakyat Sabah, terutamanya di kawasan luar bandar. Adakah peluang pekerjaan yang dijanjikan ini benar-benar tersedia untuk rakyat tempatan, atau adakah ia lebih memanfaatkan tenaga kerja asing? Ini adalah persoalan yang wajar dibangkitkan oleh rakyat Sabah, terutamanya apabila berdepan dengan angka-angka besar yang sering digunakan oleh ahli politik sebagai bahan kampanye mereka. Dalam konteks yang lebih luas, pertelagahan antara Bung Mokhtar dan Nizam Titingan sebenarnya mencerminkan perpecahan politik yang semakin ketara di Sabah. Kedua-dua pihak jelas mempunyai agenda politik masing-masing dan sedang berusaha untuk mempengaruhi persepsi rakyat Sabah. Di satu pihak, Bung Mokhtar coba membentuk naratif bahwa kerajaan Sabah sekarang gagal dalam aspek integriti dan kecekapan. Di pihak yang lain pula, Nizam Titingan dengan penuh keyakinan mempertahankan rekod kerajaan Hajiji dan menegaskan bahwa segala tuduhan yang dilemparkan hanya bertujuan untuk mengalih perhatian daripada pencapaian sebenar. Persoalan yang lebih besar ialah sejauh mana isu ini akan mempengaruhi kestabilan politik Sabah menjelang pilihan raya negeri akan datang. Adakah pertelagahan ini akan membuka ruang kepada perpecahan lebih dalam di kalangan parti politik di Sabah? Dan yang lebih penting, di manakah kedudukan rakyat Sabah dalam permainan politik ini? Adakah mereka akan terus menjadi mangsa kepada percaturan politik kuasa, atau adakah mereka akhirnya akan mendapat manfaat daripada persaingan ini? Sebagai penutup, isu antara Bung Mokhtar dan Nizam Titingan bukan sekadar tentang serangan pribadi atau tuduhan tidak berasas, tetapi tentang masa depan Sabah. Rakyat Sabah berhak untuk mengetahui fakta sebenar dan bukan sekadar retorik politik. Dalam dunia politik yang penuh dengan propaganda, penting untuk rakyat Sabah menilai berdasarkan fakta dan rekod pencapaian, bukan berdasarkan tomahan atau emosi semata-mata. Apakah pendapat Anda semua? Siapa sebenarnya yang bercakap benar, Bung Mokhtar atau Nizam Titingan? Kongsikan pendapat dan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Current Sphere MY untuk analisis politik Sabah dan Malaysia yang lebih mendalam. Jumpa lagi di video seterusnya. Terus kekal bersama kami untuk perkembangan politik terkini. Sekian dan terima kasih semua.